Tuan-tuan, ini saya nak bagi tahu melibatkan kenyataan yang dikeluarkan pada 21 Mac 2024. 2024 ini baru, kenyataan ini baru dikeluarkan, tetapi saya 2-3 hari ini terlepas untuk saya react, untuk saya jawab, untuk saya komen melibatkan isu-isu ini, tuan-tuan. Ini kenyataan ini ditulis apa? 8, macam tadi saya bagi tahu bahawa mereka warga-warga asing mula memonopoli sektor melibatkan agriculture, perladangan dan pertanian. Ini dimonopoli oleh warga-warga asing. Ini kenyataannya, tuan-tuan. Ini kenyataan yang dikeluarkan pada 21 Mac 2024. 80% sayur Pulau Pinang dari kebun haram. Ini tajuk dia, sayur daripada kebun haram di Pulau Pinang. Pendatang asing yang mengusahakan kebun sayur secara haram di Pulau Pinang didakwa menguasai hampir 80% rantaian perbekalan sayuran di negeri berkenaan sejak 5 tahun lalu, tuan-tuan. Apa yang saya bagi tahu, mereka mula menguasai sektor pertanian dan perladangan. Ini melibatkan sektor dipanggilnya security food, keselamatan makanan. Kalau mereka menguasai security food, keselamatan makanan, nescaya kita terpaksa bergantung kehidupan kepada mereka ini. Ini, tuan-tuan. Inilah ancaman-ancaman yang kita cuba jelaskan kepada rakyat agar rakyat faham dan mengangkat isu ini untuk dilihat oleh pihak berkuasa, oleh kerajaan. Rakyat perlu memberikan tekanan demi tekanan kepada kerajaan, dan kerajaan perlu turunkan arahan kuasa untuk diambil tindakan kepada pendatang haram yang mula merompak hak-hak rakyat. Oh, dia beritahu apa? Awak jual kopi tapi masih ngantuk. Sebab apa jadi mengantuk? Sebab kamu hidup secara haram dalam negara kami. Duit tidak berkat. Sebab itu jadi semakin mengantuk. Itu. Kamu ingat, jangan hidup secara haram dan melahirkan anak-anak haram dalam negara kami ini. Timbalan pengurusi Persatuan Pekebun Sayur Pulau Pinang. Ini timbalan pengurusi Persatuan Pekebun Sayur ini dicakap oleh persatuan. Ia berikutan mereka menguasai perbekalan sayuran ke semua sektor termasuk borong peruncitan dan pasar malam. Malah mengambil alih perbekalan sayuran ke kantin industri dengan negeri ini. Betul tak saya bagi tahu tadi, tuan-tuan? Bahawa mereka mula menanam, mereka kawal sektor melibatkan pertanian, selepas tu mereka kontrol melibatkan pasar borong, mereka kontrol melibatkan borong, mereka kontrol melibatkan runcit, dan sekarang ini daripada runcit ini mereka hantar masuk ke kantin-kantin pula, tuan-tuan. Bermakna mereka kontrol daripada tanaman di kebun lagi sehinggalah kepada pengakhiran, kepada orang beli dan masak, semua mereka kontrol. Inilah 80% yang dikontrol oleh warga-warga asing, melibatkan sektor pertanian, melibatkan perladangan. Ini melibatkan security food ini, tuan-tuan. Ini memang pendatang haram paling tak guna dalam negara kita ini. Okey, senario berkenaan menyebabkan kira-kira 30% pengusaha kebun tempatan terjejas dan hampir gulung tikar. Tengok, tadi saya dah bagi tahu apa kesan kepada rakyat tempatan, apa kesan kepada pekebun-pekebun tempatan, apa kesan kepada peniaga-peniaga tempatan. Mereka terpaksa gulung tikar, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kelakuan tak guna, haram jadah pendatang-pendatang haram merompak, memonopoli hak-hak rakyat. Sebab itu saya bagi tahu, pendatang haram tak guna ini tidak ada sebarang manfaat kepada rakyat dan negara. Sebab itu kita kena bagi tahu pendatang haram ini kita perlu lawan, kita perlu bangkit bantah, lawan benteras sehingga mereka ini melingkup berambus ke negara mereka. Mereka tidak ada tanah dalam negara ini, mereka tidak ada peluang dalam negara ini. Kita perlu habiskan mereka ini, perlu hambat mereka balik ke negara mereka.
Ini melibatkan sektor pertanian dan perladangan, tuan-tuan. Jangan biarkan mereka ini terus mempergunakan rakyat, terus mempergunakan agama, terus mempergunakan jenama Islam. Sepatutnya mereka ini adalah bangsat-bangsat yang sedang merompak hak rakyat kita di depan mata kita, tuan-tuan. Terdapat 216 pengusaha kebun tempatan berdaftar di Pulau Pinang. Namun disebabkan pelbagai isu, termasuk pendatang asing yang mula menguasai perbekalan sayuran di negeri ini sejak 10 tahun lalu, hanya tinggal 60 sahaja pekebun tempatan yang kekal bertahan dan aktif sehingga hari ini. Tuan-tuan bayangkan, di Pulau Pinang sebelum ini ada 216 pengusaha kebun-kebun ini, tuan-tuan. Dalam masa 10 tahun dah hilang lebih daripada separuh, tuan-tuan. Yang tinggal hanyalah 156 telah hilang. 156 pekebun telah hilang, telah lenyap dalam masa 10 tahun. Yang tinggal hanyalah 60 pekebun-pekebun yang aktif. Daripada 216 telah hilang dalam masa 10 tahun, hanya tinggal sekarang ini 60 pekebun yang aktif. Sebab apa? Sebab mereka ini dihimpit, ditekan, ditindas oleh pekebun-pekebun Alibaba lesen tak guna warga asing, pendatang haram ini semua, tuan-tuan. Ini yang kita nak bagi tahu. Dalam negara kita, kita menjadi pelarian. Dalam negara kita, kita merempat dalam negara kita sendiri. Sebab itu, rakyat kita kena sedar. Kita suka ataupun tidak suka, kita kena sedar. Kita sedang ditindas. Kita suka, tidak suka, dalam masa 10 tahun sahaja telah hilang 156 pekebun-pekebun sayur ini, tuan-tuan. Cuba bayangkan lagi 10 tahun ke hadapan apa akan berlaku. Keseluruhan security food melibatkan tanaman akan dimonopoli oleh warga-warga asing, Alibaba lesen dan juga pendatang haram. Bagaimana nak mengalibaba lesen? Menggunakan nama isteri selepas berkahwin dan juga menggunakan nama rakyat Malaysia yang menjadi pengkhianat dan tali barut, mengambil keuntungan bulan-bulan dengan memberikan nama mereka kepada warga asing untuk digunakan. Ini dua, tuan-tuan. Ini pendatang haram. Dan kepada tali barut, kepada pengkhianat juga, kalau kita tahu kalau mereka ini ditangkap, kita mau hina mereka ini, tuan-tuan, supaya mereka sedar sehingga selamanya. Sebab itu, apabila kita turun lapangan, kita buat pembongkaran, belum ada lagi rakyat Malaysia yang berani muncul ke hadapan untuk pertahankan pendatang haram. Belum ada lagi rakyat Malaysia yang cuba menjadi hero, pertahankan tindakan yang dibuat oleh aktivis 11. Kita pun juga duk tunggu. Kita mendapat cabaran demi cabaran di media sosial. Mereka cabar kita. Mereka bagi tahu. Mereka tunggu kita datang untuk masuk ke negara kita. Baru kita akan dapat ubat. Baru kita akan dapat habuan. Mereka akan hentam kita bila kita datang ke tempat yang mereka sedang lindungi untuk kita buat terjahat. Saya nak bagi tahu di sini. Mereka tidak payah menggunakan gelaran apa saja di pangkal nama. Kalau mereka anak jantan, kalau mereka berani, kalau mereka betul-betul anak jantan yang sedang melindungi pendatang-pendatang haram ini, bila kita turun di mana-mana tempat, sila datang berdepan dengan kita dan halang kita. Ini baru anak jantan, bukan berkokok dalam media sosial, bukan tulis dalam media sosial. Ini semua pondan, bacul, dayus, penakut, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, kita boleh cabar mereka ini. Kita datang ke tempat mereka. Kita tidak peduli siapa mereka, apa pakaian mereka, apa baju mereka, apa ada gelaran di pangkal nama. Kita langsung tidak heran dan tidak peduli kalau mereka menggunakan itu semua untuk melindungi pendatang haram, untuk menyusahkan rakyat tempatan, untuk menjadi pengkhianat kepada rakyat tempatan. Kita tidak peduli siapa mereka ini. Kita akan terus langgar saja mereka ini.
Kita tidak peduli sebab mereka lindungi ini semua adalah untuk kepentingan peribadi mereka ini. Dan kita bercakap, kita terjah ini adalah untuk kepentingan rakyat Malaysia. Tidak kira agama, bangsa, warna kulit dan keturunan. Ini kita buat adalah untuk hak rakyat. Kalau berani, kalau betul-betul berani, betul-betul hebat, keluar sahaja masa kita turun ke lapangan. Tak payah cerita bagai, nak tunggu kita datang, kita hentam, boleh hentam kita, tak payah. Kita datang di mana-mana, keluar, turun, halang kita. Baru jadi hero, baru boleh jadi hero bagi pendatang haram, baru boleh diangkat sebagai hero oleh pendatang haram. Setakat berkokok di dalam media sosial, apabila kita datang, kita turun jadi penakut, bacul, dayus, tidak perlu gunakan sebarang gelaran pangkal nama, tidak perlu cerita apa pakaian dia di badan, jangan cerita. Ini bacul pengkhianat kepada negara, lagi cerita pakaian baju di badan. Tak guna bangsat ini semua, tuan-tuan.